Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Muafakat Nasional, satu nama yang memang terkenal sejak daripada dulu. Malangnya Muafakat Nasional hampir tenggelam. Diibaratkan sebuah kapal yang sudah tenggelam, tinggal hanya dia punya kapal layar, dia punya layar yang tertinggal sikit. Tapi sekarang dia mulai timbul dan menjadi besar. Dan pasti ada orang tengah panas, tengah rasa panas hangat sekarang. Walaupun Muafakat Nasional sekarang masih didaftarkan sebagai NGO dan bukan parti politik, tetapi saya fikir Muafakat Nasional akan membawa satu kejutan besar bagi Malaysia. Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah bagi komen, yang sudah bersama-sama dalam channel ini selama beberapa tahun. Terima kasih. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon supaya anda tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak. Dan saya juga mengalu-alukan supaya anda menjadi channel member di dalam channel ini. Boleh tekan butang join. Sebab tahun depan 2023 kita akan mulakan goodies, souvenir, giveaway kepada semua member-member di dalam channel kita ini. Kita juga berharap semoga channel ini dapat menjadi suara yang jelas bagi rakyat untuk sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih, sila tekan butang subscribe. Muafakat Nasional bakal berkuasa dan boleh jadi kuasa baru politik negara Malaysia. Mengapa saya kata begitu? Adakah poin saya? Adakah justifikasi saya? Sehingga saya dapat rasa Muafakat Nasional ini boleh jadi agak besar. Boleh jadi satu kuasa baru dalam politik Malaysia. Berbeza dengan Pejuang. Berbeza dengan Pejuang, kerana Pejuang hanya ada pengikut-pengikut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kita dapati sekarang ini banyak ramalan tepat sekali bahawa Pejuang adalah Mahathir. Pejuang adalah Mahathir. Tanpa Mahathir tiada Pejuang. Buktinya ialah sudah ada orang resign, letak jawatan kerana tiada lagi Mahathir dalam Pejuang. Apabila Mahathir meletak jawatan sebagai pengerusi Pejuang, maka tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada orang letak jawatan serta-merta. Alasannya mudah, alasannya tidak lagi dapat memberikan keyakinan kepada dirinya dengan kepimpinan Mukris Mahathir. Pemimpin itu tidak boleh bersama-sama dengan orang selain Tun Mahathir. Maka, Pejuang itu adalah Mahathir. Bolehlah disebut Pejuang itu adalah Mahathir. Kerana tanpa Mahathir, orang tinggalkan Pejuang. Berbeza dengan Muafakat Nasional, Muafakat Nasional tidak ada siapa-siapa muka di dalam Muafakat Nasional yang seperti Tun Mahathir, iaitu tanpa dia orang keluar daripada Muafakat Nasional. Dan agak mengejutkan dan memang bikin terkejutlah. Apa yang terjadi di dalam Muafakat Nasional? Kenapa saya katakan ini bakal menjadi kuasa besar? Kerana orang yang bergabung di dalam Muafakat Nasional ini sebagai NGO yang baru, mula-mula NGO, harap-harap nanti ada peningkatan daripada NGO lah ya, adalah seperti Zuraidah Kamarudin dan juga Anwar Musa. Kalau saya silap, tolong beritahu. Ini mengejutkan. Nah, jadi poin pertama saya mengapa Muafakat Nasional ini boleh menjadi satu kuasa baru di dalam politik Malaysia. Boleh menjadi sekutu baru politik, parti politik yang bagus untuk dijaga. Pertama, kerana di dalam Muafakat Nasional ini, mau tidak mau, kita kena terima realiti bahawa orang-orang di dalam Muafakat Nasional ini sebahagiannya adalah serpihan daripada UMNO. Menurut Anwar Musa kah? Siapa dia kah?
Kalau aku salah, kamu bagi tahulah. Menurut orang yang bersama dengan Zuraida Kamarudin itu, dia kata keahlian yang sudah diterima serta permohonan yang diterima Istiqath ini melebihi ataupun hampir 200,000. Wow, itu ramai, itu banyak betul. Untuk satu badan NGO yang baru ditubuhkan, ada 200,000 ahli, itu luar biasa. Dan mungkin tidak boleh dinafikan daripada sebahagian daripada ahli-ahli yang memohon ini adalah daripada serpihan daripada UMNO. Serpihan ahli UMNO yang kecewa dengan mungkin kecewa dengan kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kepimpinan daripada Tok Matasan, daripada Ismail Sabri Yaakob, daripada Ahmad Maslan, daripada Khalid Nordin, mereka ahli Majlis Tertinggi UMNO. Kita mungkin dapat simpulkan bahawa salah satu serpihan daripada ahli daripada Muafakat Nasional ini adalah daripada UMNO. Jadi memang sudah cukup kuat. Serpihan-serpihan ini cukup berpengalaman dalam politik. Nombor 2, serpihan daripada PPBM Bersatu. Sebab kita tahu Zuraida Kamarudin adalah serpihan daripada PKR, serpihan daripada PPBM, dan akhirnya dia menjadi ahli di dalam Parti Bangsa Malaysia, yang mana pernah dipecat tapi tak jadi pecat, tak tahulah apa jadi. Jadi serpihan daripada PPBM Bersatu ini pun tidak boleh kita pandang rendah, kerana mungkin jumlahnya besar dan orang-orang yang kecewa dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepimpinan Hamzah Zainuddin, kepimpinan Azmin Ali dalam Bersatu. Mereka mungkin meninggalkan Bersatu dan bersama-sama di dalam Muafakat Nasional. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apalagi yang boleh kita simpulkan di dalam Muafakat Nasional? Mengejutkan apabila ahli-ahli di dalam Muafakat Nasional ini terdiri daripada selebriti-selebriti dan orang-orang berpengaruh. Walaupun begitu, ramai juga yang sudah meletak jawatan, sudah menarik diri daripada menjadi ahli di dalam Muafakat Nasional ini. Okey, jadi antara ahli-ahli yang berpengaruh, selebriti yang mula-mula diwar-warkan, diumumkan seperti Jamal Abdillah dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka pun menarik diri. Maksudnya, di dalam Muafakat Nasional ini ada orang-orang berpengaruh, ada selebriti-selebriti, ada pempengaruh, atau ada influencer. Ada influencer di dalam Muafakat Nasional yang boleh menarik perhatian ramai orang di Malaysia. Seterusnya, di dalam Muafakat Nasional juga tidak boleh dinafikan ada serpihan PAS. Ada serpihan PAS kerana Muafakat Nasional ini adalah sejarahnya gabungan di antara UMNO dan juga Barisan dan juga PAS. Jadi Muafakat Nasional, serpihan PAS itu mungkin masih lagi tetap setia dengan Muafakat Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengan itu pun kita boleh tahu bahawa Muafakat Nasional ini bukan satu badan NGO yang boleh dipandang rendah, boleh dipandang enteng. Okey, dan seterusnya, Muafakat Nasional juga kita tahu, kita dapat fikir secara logik, ianya juga mungkin ada daripada serpihan daripada orang-orang yang bebas, tidak mau terikat dengan mana-mana, dan sekarang mereka nampak ada satu peluang baru, ada satu badan baru yang tidak terikat dengan mana-mana, iaitu Muafakat Nasional, dan mereka mau bergabung. Dan seterusnya, yang juga menolak DAP, yang menolak PKR, yang menolak PAS, yang menolak PPBM. Semua yang tidak suka kepada DAP, PKR, PAS, PPBM, UMNO, apa-apa sajalah. Sekarang mereka ada satu wadah untuk bekerja, iaitu melalui Muafakat Nasional. Sebab itu Muafakat Nasional haruslah dipandang serius sebagai rakan kongsi untuk mana-mana parti politik, mana-mana gabungan parti politik, sama ada pembangkang atau kerajaan. Saya fikir siapa cepat dia dapat. Siapa nampak lebih panjang, lebih depan, lebih luas masa hadapan, pasti akan
bertungkus lumus untuk memenangi hati. Muafakat Nasional menjadi sekutu. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.